Saya seorang guru di Johor, sekolah rendah kebangsaan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hasimah binti Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Afiq bin Salahuddin. Mengajar di SK Pendidikan Khas Muar. Mengajar sebagai seorang guru pendidikan Islam tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum. Nama saya Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah binti Jami'an, bekas guru sekolah agama Kerajaan Negeri Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Rashidah binti Kusnin, bertugas sebagai guru penolong kanan pentadbiran di Sekolah Pendidikan Khas Muar. Konsep ibadah dalam Islam adalah sangat luas untuk dibincangkan. Walau bagaimanapun, perbincangan secara ringkas dalam keterbatasan ruang ini akan menyentuh tentang makna dan definisi ibadah, nilai ibadah dalam Islam, syarat serta amalan atau pekerjaan dikira sebagai ibadat, pembahagian ibadat dan kepentingan ibadat dalam membina kehidupan ummah yang sejahtera keseluruhannya. Menurut bahasa, perkataan ibadat dari bahasa Arab pengertiannya ialah patuh, taat, setia, tunduk, menyembah, menghina dan memperhambakan diri. Definisi ibadat adalah bertaaruf kepada Allah dengan mentaati segala perintah Allah, berusaha menjauhi larangan Allah serta mengamalkan segala yang diperbolehkan oleh Allah. Menurut Ibnu At-Tamiyah, ibadah adalah semua perkara yang disukai dan diredai Allah, sama ada perkataan, perbuatan zahir dan batin. Makna ibadat secara umum adalah merupakan bukti kepatuhan manusia kepada Allah kerana didorong dan digerakkan oleh akidah tauhid. Maka sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sewajarnya lah kita menyusun seluruh usaha ikhtiar dan amalan kita sehari-hari agar menjadi ibadat kepada kita. Kerana setiap yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perintah menurut Al-Quran dan Sunnah. Konsep ibadah yang saya fahamlah, konsep ibadah ni adalah salah satu perlakuan yang kita lakukan hari-hari untuk mencari keredaan Allah. Macam itulah. Pada pendapat saya, ibadah adalah taat, patuh dan merendahkan diri kepada Allah. Selain itu, ia juga salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada pandangan saya lah, memahami konsep ibadah tu iaitu percaya pada rukun Islam yang 5 dan dikira sebagai konsep ibadah dalam Islam. Lebih-lebih lagi, kita niat. Niat kita percaya pada rukun iman dan rukun Islam. Itu konsepnya bagi saya lah. Untuk soalan yang pertama, sejauh mana umat Islam memahami konsep ibadah dalam Islam itu sendiri. Yang pertama, kita kena faham dengan konsep ibadah dalam Islam, iaitu kita kena patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang kita buat, kita kenalah buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain. Ada orang dari segi pemerhatian kita lihat zaman sekarang, umat Islam sekarang banyak yang bekerja bukan kerana Allah. Ada yang belajar bukan kerana Allah. Ada yang tolong orang bukan kerana Allah. Jadi itu sudah jauh daripada konsep ibadah itu sendiri. Wallahu a'lam. Okey, pada pendapat saya lah, ibadah tu adalah pengabdian kita kepada Allah. Lepas tu kita kenalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan, apa yang Allah suruh. Semuanya dah berpandukan kepada Al-Quran. Yang pertama sekali, niat kita nak melakukan ibadah tu. Contohnya kalau kita belajar, niat kita tu mestilah kerana Allah. Kita pun kena ikhlas. Masa kita belajar tu lah, kita kena ikhlas. Lepas tu kita kenalah menunaikan ibadah tu
berserta dengan ibadah-ibadah lain. Contohnya solat ke, puasa. Apa? Kita belajar, jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan puasa. Kita kena serentak melakukan amal ibadah tu. Okey, untuk mengetahui satu amalan tu diterima sebagai status ibadah, bagi saya lah, kita takkan tahulah sama ada kita punya perbuatan ataupun perlakuan tu diterima sebagai ibadah. Sebab dalam Islam, tidur tu pun sebagai satu ibadah kan. Jadi sebenarnya benda ni boleh nampak bila kita tengok akhlak ataupun perlakuan seseorang tu ke arah yang positif lah. Jadi manusia yang baik, menjaga percakapan, perlakuan dan sebagainya lah. Syarat-syarat sesuatu kerja amal dikira sebagai ibadah. Segala kerja dan amalan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jika menurut hukum yang telah ditentukan oleh Islam, adalah dikira sebagai ibadah. Maka sekiranya ibadah yang dilakukan tanpa syarat-syarat, maka pastilah ibadah itu tertolak atau sia-sia sahaja. Perkara-perkara yang menjadi syarat suatu kerja atau amalan itu sebagai ibadah ialah: 1. Niat mesti betul kerana Allah. 2. Perkara yang dibuat tidak melanggar hukum syarak. 3. Ibadat asas tidak diabaikan. Jangan sesuatu ibadat dilakukan kerana niat yang lain dari Allah, seperti niat untuk menunjuk-nunjuk, riak, sombong diri, ujub dan sebagainya. Maka pastikan kerja yang kita lakukan, sama ada fardu ain atau fardu kifayah, niat tidak lain kerana Allah. Amal perbuatan ni dikira perbuatan kita yang tidak bercanggah dengan hukum-hukum syariat. Iaitu buat baik dengan niat yang baik kerana Allah. Seelok-eloknya kita menepati syariat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa menurut hukum-hukum yang ditentukan dan syariat-syariatnya, tidak khianat atau menipu. Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khususnya seperti solat, zakat dan sebagainya yang termaktub dalam rukun Islam. Untuk soalan kedua, bagaimana umat Islam memahami bahawa sesuatu amal perbuatan dapat mencapai status ibadah? Jawapannya, pokok pangkalnya adalah ikhlas. Pokok pangkalnya adalah ikhlas. Ikhlas tu adalah antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah. Untuk nilaikan dia sebagai ikhlas atau tidak, itu hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam. Pada pendapat saya, sesuatu perbuatan tu haruslah dilakukan dengan niat semata-mata kerana Allah. Contohnya macam kita keluar mencari rezeki, kita kena pastikan niat kita tu untuk mendapatkan rezeki yang halal. Contoh, tak zalim kepada orang. Lepas tu yang kedua, untuk pastikan rezeki yang kita, ibadah perbuatan yang kita buat tu, kita haruslah patuh dengan hukum syarak yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya macam kita tak zalim, lepas tu kita tak curi tulang, lepas tu kita berlaku adil kepada sesama manusia. Kepentingan ibadah dalam membina ummah. Kita tahu ibadah ni adalah satu perlakuan untuk sentiasa membuat perlakuan yang sama setiap hari, memulakan disiplin yang sangat tinggi. Jadi bagi saya, sekiranya individu tersebut melakukan ibadah dengan betul dari segi konsep Islam, pasti disiplinnya sangat tinggi. Jadi bila disiplin tinggi, tak ada masalah dalam masyarakat. Masalah dari segi masalah sosial ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak diingini seperti merompak dan sebagainya tak akan berlaku, sebab ibadah itu sendiri adalah disiplin yang sangat baiklah untuk dilakukan setiap hari. Jadi sekiranya umat Islam dapat melakukan ibadah dengan baik, jadi tak adalah perkara-perkara yang teruk atau buruk yang akan berlaku.
pada pendapat saya, kepentingan ibadah dalam membina ummah yang baik adalah contohnya seperti ibadah puasa. Kita dapat, selain daripada kita berpuasa dengan niat berpuasa, kita juga dapat memupuk sifat takwa ke dalam diri seseorang. Selain itu, kita dapat menanam sifat rasa sabar dalam diri seseorang sepanjang seharian kita berpuasa. Maksudnya kita menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Selain daripada itu, contoh ibadah lain ialah kita bayar zakat. Maksudnya macam kita bayar zakat tu, kita membersihkan harta kita, sebahagian daripada pendapatan yang kita dapat setelah kita bekerja mencari rezeki. Kita membersihkan daripada melakukan, maksudnya macam kita membersihkan harta kita daripada melakukan perkara yang mungkar. Lepas tu kita bagi sebahagian daripada harta kita kepada orang yang memerlukan. Kepentingan ibadah dalam rumah itu adalah tali persaudaraan umpamanya, ataupun kita kata macam mana nak cakap, tali persaudaraan lah. Maknanya kalau macam kita berzakat tu, kita boleh membantu orang lain. Kita bersedekah, boleh membantu orang lain. Kita mengajar, kita memanjang-manjangkan lagi ibadah tu. Pentingnya ibadah ni dapat dilihat dalam kehidupan kita. Contohnya lah macam kita tinggalkan solat, kita tinggalkan puasa, kita rasa bersalah sebab kita tak melakukan solat tu. Kita cuai dengan suruhan Allah. Ibadat dapat membentuk budaya hidup dalam Islam. Ibadat dapat mencorakkan budaya hidup seseorang Muslim berdasarkan acuan Allah, kerana mereka sentiasa terikat dan patuh kepada hukum dan peraturan Allah Ta'ala. Islam membentuk kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan, sama ada sudut akidah, ibadah, akhlak, keluarga dan yakin dengan masa depan yang gemilang. Mereka yakin hanya sistem hidup Islam yang menyelamatkan dan menyelesaikan mereka, sama ada dari sudut politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ibadat juga mendidik seseorang berlaku jujur. Ibadat mendidik seseorang memerlukan perlakuan yang ikhlas dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Bukan mengharapkan pujian, tetapi memenuhi tuntutan dan syarat-syarat sah sesuatu ibadat, sekalipun tidak dilihat ataupun diperhatikan oleh makhluk, kerana yakin Allah Ta'ala yang melihat lagi maha mengetahui. Untuk soalan yang ketiga, apakah kepentingan ibadah dalam membina ummah dari pandangan umat Islam? Jawapannya sangat penting, sangat membina, kerana yang pertama antaranya ialah dengan mengamalkan ibadah, kita dapat melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia. Apabila kita dapat melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia, maka terlahirlah satu masyarakat ataupun komuniti yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang positif sahaja. Itu antaranya lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.